Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina بهديهم إلى الحقيقة المجاذة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Waalaikumsalam pada semua yang memberi salam pada saya. InsyaAllah pada pagi ini kita akan meneruskan pada hari yang ke-18 Ramadan dan pada CD yang ke-18 live saya di FB saya, iaitu di FB page Midrajul Fawadih. Okey. Sekarang kita berada pada muka surat iaitu pada muka surat 192. Jadi ada yang bercuti hari ini dan ada yang bekerja hari ini, iaitu kerana disebabkan oleh cuti nuzulul Quran. Okey. Ya, kita berada di muka surat iaitu 100. Kita berada di muka surat pada 192 muka surat 192 ya. Amalan-amalan yang membawa kita ke syurga. Apakah amalan yang membawa seseorang tadi ke syurga? Iaitu pada muka surat 192 hadis yang ke-14 bracket dalam kurungan ke-13, iaitu 13 daripada hadis bab hadis kitabul iman lah. Khair. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata a'rabiyyun النبي صلى الله عليه وسلم قال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا الشيء ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق عليه. Terjemahannya, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang Arab kampung, A'rabi, saya terjemah ni satu orang Arab Badui, orang kampung lah, yang datang bertemu Nabi SAW lantas berkata, beritahulah kepadaku sesuatu amalan. Bracket dia amalin, dalam bracket tu, sebab beritahu kepadaku ala amalin. Amalin tu sesuatu amalan. Ini dalam bentuk nakira. Sebab tu kadang orang yang nahu, sebab apa saya terjemah amalin tu dalam bentuk nakira. Tapi nakira ni untuk ta'zim, untuk tanwin nakira untuk ta'zim. Sebab tu saya bracket yang besar. Beritahu sesuatu amalan, beberapa amalan, sesuatu amalan yang amat besar, yang apabila aku melakukannya, maka aku akan memasuki syurga. Nabi SAW bersabda, beribadatlah kamu kepada Allah, yakni bertauhidlah kamu kepada Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu, dirikanlah solat yang telah difardukan, tunaikanlah zakat yang telah diwajibkan, puasa pada bulan Ramadan,
Dia berkata, yakni Arabi tadi berkata, Arab kampung Badui tadi berkata, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, aku akan amalkan amalan itu sebagaimana yang Tuhan nyatakan. Ini apa yang daripada persoalan yang dia soalkan Nabi. Soalannya nampak ringkas, tapi oleh kerana dalam penerangan tu dia nampak bersungguh. Sebab tu ulama menjelaskan akan amalan-amalan yang sebagaimana yang Tuhan telah nyatakan. Aku tidak akan menambah apa-apa ke atasnya dan juga tidak mengurangkannya. Apabila dia beredar dari situ, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang suka untuk melihat seorang lelaki daripada ahli syurga, maka lihatlah lelaki itu, lelaki ini. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih, itu Bukhari dan Muslim, tapi saya tulis di situ Al-Bukhari. Okey, sudah memadai. Jadi satu amalan yang ditanya oleh Arabi. Penerangan Arabi. Satu orang Arabi. Wa qalatil a'rabu amanna. Dalam Quran pun Allah menceritakan, tapi bukanlah lelaki ini. Cuma Allah jelaskan, wa qalatil a'rabu amanna. Satu orang Arabi telah datang kepada Nabi dan berkata, amanna, kami telah beriman. Qul, Nabi SAW nak membenarkan imannya, tetapi Nabi kata qul, maka datang Jibril memberitahu wahyu, qul, katakanlah kepadanya wahai Muhammad, qul, katakannya wahai Muhammad, lan tu'minu, tapi iman kamu belum sempurna lagi. Kamu tak beriman dengan iman yang sempurna. Walakin qulu aslamna, kamu boleh sebut, kamu boleh memanggil kamu orang Islam. Al-iman, walakin al-iman yadkhuluna fi qulubikum. Iman tu bila dia masuk ke dalam hati sanubari kamu. Arab ini orang kampung yang kehidupannya mudah. Orang kampung ni simple. Dia tak banyak takalluf. Dia tak banyak kerenah. Macam orang bandar ginilah, kena gini. Orang kampung yang hidup serba kekurangan. So, apa ada pun jadilah. Mudah dan biasa kehidupan orang kampung tadi. Dalam hadis ini, lelaki kampung itu telah mengajukan satu soalan besar kepada baginda. Tapi orang kampung, tapi cerdik. Apa maksud cerdik? Tanya soalan tu soalan yang bernas. Tanya soalan yang bernas. Kadang-kadang orang kampung ni dia lebih cerdik pada orang bandar. Cuma dia tak ada peluang. Sebab tu kan kalau kita dalam pengajian apa-apa, budak-budak kampung, kalau masa musim saya dulu lah, budak-budak kampung 3A, 1A tahun 80-an. 3A, 1A tu pun dapat masuk dah sekolah-sekolah Mara. Sekolah sekolah Maktab Rendah Sahih Mara 1A dah dapat masuk dah dulu. Tapi orang bandar mesti 4A, 5A baru boleh masuk. Sebab apa? Orang kampung ni dia belajar dengan serba kekurangan. Dengan serba kekurangan tu pun dia boleh belajar dengan baik. Jadi sebab itu government pun, kerajaan pun dia ambil budak-budak kampung ni. Sebab budak-budak kampung ni cerdik. Dia orang cerdik. Dia orang cerdik. Cuma kadang-kadang dia tak diberi peluang. Orang bandar ni dia cerdik. Dia okey lah, cerdik lah. Belajar dengan sebuah kebolehan. Dapatlah 17A. Tapi orang kampung semua tulis dengan tangan. Dapat 20A. Maksudnya macam adik Nik Nur Madihah tu 20 tahun 20A dapat. Ngaji tak ada komputer pun, tulis tangan aja. Semua kitab-kitab, semua kamus-kamus tulis tangan aja. Dia bijak. Pasal dia ada bijak. Jadi orang kampung ni, dia kebolehan dia. Cuma dia simple life. Hidup dia simple, hidup dia life. Dia simple. Tapi dia orang bijak. Orang bijak. Ramailah yang bijak, tapi ada juga yang kekampungan tu kita tak dapat nafikan lah. Jadi orang kampung mengajukan satu soalan yang besar kepada yang masuk Islam lah, yang besar kepada Nabi SAW. Asal Nabi jawab amalan-amalan yang memasukkan seorang itu kepada syurga. Mata tadilah Nabi kata beribadatlah kamu kepada Allah, dan amalan-amalan dijawab. Tapi tengok asal untuk kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Amalan ini sebagai satu perantaraan untuk kita mendapat rahmat Allah. Tapi kita cakap direct lah. Yang indirect tu kita cakap direct. Apakah amalan? Sebenarnya
yang memasukkan kita ke dalam syurga hakikatnya rahmat Allah. Tuan-tuan yang mulia, kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan kita di hari kiamat ialah dengan sifat rahmatnya, bukan dengan sifat adilnya. Jika Allah Subhanahu wa taala bermuamalah kita dengan sifat adilnya, di hari kiamat tak ada seorang pun akan dapat memasuki syurga Allah. Ini ulama kata seorang pun tak boleh masuk, sebab sesuatu yang adil yang diberi kepada seseorang maka perlu dibalasi. Betul lah. Itu nama dia adil. Bila dia bekalkan pada kita, government, kerajaan, dia bekalkan pada kita air. Adilnya kena bayarlah tiap-tiap bulan. Dia bekalkan pada kita elektrik. Tiap-tiap bulan kena bayarlah. Dan kita pakai telefon postpaid. Tiap-tiap bulan bayarlah. Kalau tak bayar potong. Tak boleh call out lah. Call in masuk boleh. Call out tak boleh. Kalau prepaid tutup tunggu, pong, tak boleh tu. Kena cari wifi dan sebagainya. Sebab sesuatu yang diberi itu perlu dibayar, sesuatu yang diguna itu perlu dijelaskan. Itu nama dia adil. Misal contohnya, apa saja kegunaan kita masjid, tentang masjid kami. Orang kepada kata plaster COVID-19. Okey, masjid kami besar di Seri Petaling, boleh muat dalam 20,000 jemaah. Besar. Masya-Allah, kipas banyak. Tuan-tuan tahu tak api bulanan dan air bulanan sebulan? Api dengan air sebulan kena bayar 70K, 70,000. 40,000 api, 30,000 air. 70,000 banyak kena bayar. Tiap-tiap bulan kena bayar. Kalau tak bayar, potong. Itu nama dia adil. Masjid kami Seri Petaling ni besar, 70,000. Air dengan api tiap-tiap bulan kena bayar. Jadi nak masuk bagi tahu bahawa sesuatu yang kita guna tu kita kena jelaskan, kita kena bayar. Nikmat-nikmat Allah SWT. Kita nak kira nikmat-nikmat Allah ni. Sebab tu Allah, dia bermuamalah dengan kita di hari kiamat dengan sifat rahmatnya, dengan sifat kasih sayangnya, dengan sifat fadalnya. Sebab itu dengan sifat itu kita akan memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok nikmat-nikmat Allah. Banyak kan nikmat Allah SWT kepada kita. Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala pada kita iaitu nikmat nafas. Kita bernafas berapa kali sehari? Contoh kira. Jadi ada kajian mengatakan kita bernafas ni sehari semalam lebih kurang 25 hingga 27,000 kali sehari. Minimum dia, rendah sekali tu, minimum dia 25,000 kali. Maksimum dia tu 27 kali. Itu bergantung kepada situasi kita lah. Kita penat ke, kita lelah ke, kita termengah-mengah ke, maka kita bernafas dengan termengah-mengah. Jadi kita bernafas panjang. Jadi 25,000 kali sehari. So sehari kita ada berapa second? Iaitu 24 jam kali dengan 60 minit kali dengan 60 saat. Jadi kita bernafas sehari semalam lebih kurang dalam saat 86,400 saat. Bahagi dengan 86,400 saat bahagi dengan 25,000 kali sehari yang minimum ni kita bernafas. So 86,400 bahagi dengan 25,000, tuan-tuan mungkin duk kira tu berapa tu? 3.49 saat. 3.49 saat. Maknanya 3 saat setengah. Setiap saat 3 saat setengah ni kita bernafas, sedut nafas dan keluar nafas. Jadi kita bernafas lebih kurang 25,000 kali sehari. Okey, kalau 25,000 kali ni kena charge, kena bayar nikmat tu. Okeylah, kalau 5 sen mahal sangat. Kita kata 1 sen, 25,000 sen. 25,000 sen sepertilah RM200, RM250. Mampu tak kita untuk kita bayar nafas sahaja? RM250. RM250. Mampukah kita untuk bayar bil? Untuk bayar bil apa? Bil bernafas. Itu pun Allah bagi percuma. Banyak benda. Sendawa. Sekali sendawa tu berapa ribu?
Harga dia, tak tahu. Ada orang dia tak boleh sendawa. Jadi dia tak sendawa, kena kejar ke hospital. Bila kena kejar ke hospital, doktor kata, Alhamdulillah, awal sikit datang. Kalau tidak, Masya Allah, innalillah. Jadi, doktor cuba sendawakan dia. Tepuk sana, tepuk sini, tepuk sana. Dia pun sendawa. Sekali. Maka, tuan-tuan tahu tak bil dia berapa? Dia masuk hospital dan masuk KPJ. Nak cepat. Maka dia kena bayar satu bil sendawa sahaja 40,000 K. 40,000 K. Jadi maknanya satu harga sendawa tu lepas kita makan 40,000 tu. So nikmat itu kena bayar. Nikmat-nikmat Allah ni kita bayar, tapi Allah bagi percuma. Jadi kita tak boleh kira nikmat Allah. Jadi sebab itu kita masuk syurga dengan rahmatnya. Jadi sebab itu asal bagi memasukkan seorang itu ke syurga dengan ihsan dan rahmat Allah. Sebab tu Allah bermuamalah dengan rahmat dia di hari kiamat. Dia tidak bermuamalah dengan sifat adilnya. Kalau sifat adil, maka kita akan ditanya satu persatu dan itu menyebabkan kita susah untuk masuk syurga. Tetapi amalan, berbalik kepada amalan. Pertanyaan Arab ini tentang amalan. Nabi bagi tahu sebenarnya amalan itu sebagai mendapat, amalan itu ialah, amalan itu apa dia? Amalan itu sebagai satu perantaraan. Amalan itu sebagai satu asbab, satu sebab yang mana dengan amalan itu kita mendapat keredaan Allah dan kita akan dapat rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala dia masukkan syurga satu. Allah Subhanahu wa taala, jadi kita masuk syurga sebab Allah yang masukkan syurga, bukan amalan kita. Amalan kita tu sebagai satu perantaraan untuk mendapat rahmat Allah. Sebab Allah janji, barang siapa melakukan kebaikan, balasannya syurga, dan barang siapa yang melakukan kejahatan yang tidak diampun, balasannya neraka. Jadi semua perkara tadi dia panggil, semua perkara tu sesuatu yang mewajibkan, musbit, sesuatu yang mewajibkan. Jadi Allah telah mewajibkan rahmatnya. Allah Ta'ala telah mewajibkan rahmatnya. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah meletakkan syarat untuk masuk syurga tadi dengan janjinya. Inna wa'dallahil haq. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Jadi Allah tak pernah mungkini janji. Jadi sebenarnya dia indirect, tapi kita sebut direct pun tak jadi masalah. Jadi tapi hakikatnya kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Jadi untuk masukkan syurga dengan rahmat Allah bukan dengan sebab amalan tadi, tetapi dengan sebab rahmatnya, yang mana Allah menjanjikan rahmat bagi mereka yang beramal. Tapi bukan amal tu, tapi amal tu membolehkan rahmat. Dengan rahmat ini kita ke syurga. Jadi sebab itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha telah tanya Nabi macam mana keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Nabi kata, Aisyah, aku pun memerlukan rahmat Allah. An yataghammadaniya bi rahmati Rabbi. Pada hari itu aku ditenggelami oleh rahmatnya. Jadi kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita melakukan amalan sebagai sebab untuk kita mendapat rahmatnya. Dengan rahmat Allah kita ke syurga. Sebab itu saya kata asal memasuki syurga ialah dengan rahmat dan ihsannya. Amalan hanya sebab zahir sahaja. Ada si abid yang beribadat 500 tahun tetapi ibadatnya tidak mampu membalas nikmat sebelah mata kurniaan Allah. Nikmat tu nak masuk dalam syurga tu, abid tu kata dia nak masuk syurga. Allah perintahkan pada malaikat, kata masukkan si abid tadi ke dalam syurga. Dengan apa? Dengan rahmat aku. Abid tu tengoklah, kenapa pula dengan rahmat? Bukankah dengan ibadat? 500 tahun saya beribadat tak pernah lalai. Maka Allah kata pada malaikat, 500 tahun dia tu segelas air je. Segelas air je.
So nikmat 500 tahun tu segelas air. Nak lintas, nak masuk syurga kena lintas sirat. Bawah sirat tu neraka. Perjalanannya 1,500 tahun perjalanan akhirat. Kalilah dengan 365 dan kali dengan 1,000 hari. Baru kita akan dapat hari dunia. Kita akan dapat hari dunia. Banyak tu, dekat 500 juta tahun hari dunia. Satu saya terlupa. Ada satu. Macam mana kan? Kita tengok. Dekat dengan hari kiamat nanti, Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan baginda Isa alaihissalam daripada langit kedua hingga turun ke dunia ini balik sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Isa alaihissalam dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit pada usia 33 tahun dan baginda Isa alaihissalam turun ke dunia ini juga dengan usia 33 tahun. Kenapa 33 tahun? Naik umur 33, turun umur 33 juga. Kenapa? Sebab pengiraan di akhirat. Di sana tu dah pengiraan akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1,000 tahun dunia pada pengiraan kita. Inna yauman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna yauman indaka, inna yauman inda rabbaka ka alfi sanati. Inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu samalah dengan 1,000 tahun pada pengiraanmu. Kita kira Nabi Isa alaihissalam tahun Masihi sekarang 2020. Nabi Isa dilahirkan dengan sempena tahun Masihi. Masihu Isa. Tahun Masihi ini dikira tahun lahirnya Isa alaihissalam. Jadi baginda Isa alaihissalam dinaikkan ke langit, berada di langit kedua. Di langit pertama adanya Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua adanya Nabi Adam. Dan langit kedua adanya Nabi Yahya bersama dengan Nabi Isa. Di langit ketiga adanya Nabi Yusuf. Di langit keempat adanya Nabi Idris. Di langit kelima adanya Nabi Harun. Di langit keenam adanya Nabi Musa. Di langit ketujuh adanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap langit ada satu orang Nabi yang mana Nabi jumpa di malam Mi'raj. Cuma langit kedua ada dua Nabi, iaitu Nabi Yahya dengan Nabi Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Sebab apa? Dekat dengan hari kiamat, Nabi Isa AS keturun. Jadi langit kedua kosong. Jadi ada lagi Nabi Yahya. Begitu. Jadi Nabi Isa akan turun dengan usianya 33 tahun. Kita kira Nabi Isa naik ke langit sekarang dengan Allah angkatnya ke langit pada tahun 33 Masihi, iaitu pada usianya 33 tahun. Dan sekarang kita berada di tahun 20 Masihi. Kita tengok tahun 2020 tolak dengan 33 tahun. Jadi 20 nak sampai 33, 13 tahun. Jadi Nabi Isa alaihissalam telah naik ke langit ialah 1987 tahun. 1987 tahun. Hampir 2000. Sebab tahun 2033 nanti, ni 2033 nanti genaplah 2000 tahun Nabi Isa dinaikkan ke langit. Jadi bermakna tolak 13 lagi lah. Jadi 1987 tahun. 1987 tahun ni hampir 2000 tahun. Maka Allah kata, inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun pada pengiraanmu. Jadi kiraan langit tak sampai 2 hari lagi. Kiraan dunia ni dah 2000 tahun. Kiraan langit tak sampai 2 hari. Sebab tak sampai 2000 tahun lagi. Dan kiraan dunia dah hampir 2000 tahun. Jadi oleh kerana dia outstation dalam kiraan langit. Jadi usianya tetap 33. Sebab itu Nabi Isa AS turun di usia 33 tahun. Jika 3 tahun, 1000 tahun lagi Nabi Isa AS nak turun. Baru 3000 tahun. 3000 tahun baru 3 hari. 3 hari outstation tua ke?
Tak, handsome lagi makin handsome lagi kalau outstation 3 hari, 5 hari, 4 hari. Jadi begitulah Nabi Isa alaihissalam akan turun di usia 33 tahun. Ini reason dia. Kenapa kita kata naik lama-lama? Allah boleh buat kan? Tak, Allah dah kata dah, inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun pada pengiraanmu. Barulah 1987 tahun, 13 tahun lagi sama dengan 2000 tahun. Allah tak sampai 2 hari saja Nabi Isa berada di langit pada kiraan Tuhan. Okey, jadi setiap kiraan akhirat ni lama. Jadi nikmat-nikmat Allah tidak dapat kita mengiranya. Allahu akbar. Sebab itu Nabi kata, wala ana illa an yataghammadani rabbi birahmatin. Ya Aisyah, aku masuk bukan walaupun aku pun Aisyah, tidak juga aku, melainkan Allah telah meliputiku dengan rahmatnya. Jadi kita masuk syurga. Nabi pun kata dengan sebab rahmat dia akan masuk, dengan sebab rahmat Allah. Dan pada hari kiamat nanti yataghammadani maksudnya ditenggelamkan oleh rahmatnya. Jadi Nabi itu di hari kiamat ditenggelami. Saya terjemah situ meliputi, tapi dia ditenggelami rahmatnya. Masuk syurga itu dengan rahmat Allah, kerana tiada suatu pun perbuatan insan yang boleh mewajibkan sesuatu ke atas Allah. Maknanya bukan sebab amalan manusia. Sebab itu kita katakan kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Kita takut dengan amalan kita, tetapi kita harapkan rahmatnya. Kita takut dengan amalan yang kita hadapkan kepadanya, tetapi kita mengharapkan rahmatnya. Kita harap rahmat dia. Kita takut pada amalan kita, tapi kita kena buatlah amalan tu sebab tanggungjawab kita. Sembahyang puasa tu sebab dia responsibility kita, sebab dia tanggungjawab kita yang mesti kita tunaikan. Ad-dinun nasihah. Nabi kata agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Saya akan beritahu beberapa perkara-perkara yang penting yang untuk bersangkut paut dengan sesuatu. Jadi tuan-tuan kena note ni. Kadang-kadang dalam terjemahan saya, dalam penghuraian ni saya beritahu satu-satu perkara atau satu-satu kaedah yang tuan-tuan kena tahu. Penting. Jadi apa saya nak cerita tadi? Dengan tentang cerita tadi. Jadi tak apa, kalau teringat saya cerita balik. Cerita tengah-tengah, jadi terlupa pula nak cerita apa yang termasuk di dalam kepala tadi. Okey. Jadi jadi apa maknanya untuk masuk syurga? Masuk syurga tadi dengan sebab rahmatnya. Kita masuk syurga dengan bukan dengan ibadat kita. Kita masuk syurga dengan rahmat dia. Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat kepada kita. Jadi masuk syurga itu dalam hadis, jadi Allah Ta'ala telah mewajibkan kasih sayangnya. Allah wajibkan kasih sayangnya kepada orang taat. Jadi kita beribadat pada Allah dengan sifat khauf dan harap. Ad-dinun nasihah. Bagus. Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Tengok dalam bahasa Arab, nasihat tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu memberi makna nasihat. Salah. Makna tak tepat. Dalam bahasa Arab, perkataan nasihat yang diterjemahkan nasihat dalam bahasa Melayu ialah perkataan al-wa'iz. Waw ain za wa ta za wa ain za al-wa'zu al-wa'iz. Waw alif lam waw alif ain waw alif al-wa'iz al-wa'zu al-wa'zu ain za al-wa'zu al-wa'zu atau al-wa'zu ini memberi makna nasihat.
Lima ta'iduna qauman illahi muhlikuhum atau وإذ قالت من بني إسرائيل لم تعظون قوما الله محلقوهم أو معذبوهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون لم تعظون وعذا يعظu. Ni saya nak beri makna, kenapa kamu menyusahkan diri kamu untuk memberi nasihat. Jadi wa'iz ni bermakna memberi nasihat. Tapi kalau an-nasihah dalam bahasa Arab, dia tidak memberi makna nasihat dalam bahasa Melayu. Tetapi ulama-ulama kita Nusantara menterjemahkan agama ialah nasihat. Sebab apa? Oleh kerana pada waktu dahulu vocabulary, cakap orang putih sikit, vocabulary, yakni perbendaharaan perkataan kita dalam bahasa Melayu ni, dia perbendaharaan perkataan bahasa Melayu ni tak banyak lagi. Tak banyak, tak dicampur aduk lagi. Maksud dia tak banyak, perbendaharaan perkataan tak banyak. Jadi nak menerangkan makna nasihat dengan satu perkataan tak boleh. Maka ulama memilih jalan, ulama Nusantara yang dahulu tu, yang memilih jalan, okeylah kita letak saja dengan makna istilah. Agama ialah nasihat. Kadang-kadang dia terjemuh makna istilah. Makna dengan macam mana disebut dalam hadis tu, maka diletaknya kata agama ialah nasihat. Sebab nak memberi makna nasihat tu, dia kena perosakan makna. Sifat prihatin, sifat tanggungjawab dan perhatian kita kepada perintah. Itu maksud dia nasihat. Keprihatinan kita, sifat-sifat keprihatinan kita dan sifat-sifat tanggungjawab kita kepada perintah. Prihatin tak kita pada perintah tadi? Bersimpati tak kita kepada perintah tadi? Kalau pada Allah, nasihat itu memberi makna keprihatinan kita pada perintah. Tadi kalau pada insan pula, nasihat itu memberi makna ialah kita menginginkan kebaikan kepada manusia. Berbeza. Bila dinisbah kepada Allah, dia bukan memberi makna nasihat tadi. Kalau dinisbahkan kepada zat Allah dan zat Nabi, iaitu sifat keprihatinan kita dan sifat tanggungjawab kita dalam menunaikan perintah. Kalau nasihat ni dinisbahkan kepada masyarakat, kepada orang ramai, dia memberi makna iaitu kita menginginkan kebaikan kepada masyarakat. Itu maksudnya nasihat. Jadi Nabi kata adzinun nasihat. Oleh kerana nasihat ini nak terang dia panjang, maka ulama telah menterjemahkan dengan makna lafzi tadi, dengan makna istilah tadi, agama nasihat. Jadi kita kata agama ni nasihat lah. Jadi terjemahan tu tidak tepat. Bukan sebab ulama dahulu kerana dia tak tepat terjemah. Tak, sebab nak memilih bahasa pada masa tu terlalu cetek. Maksudnya bahasa kita ni terlalu sempit. Vocabulary dia, pembendaharaan perkataan. Sebab kita tak nisbahkan kesalahan itu kepada ulama. Siapa saya, siapa kita nak nisbahkan kekurangan itu kepada orang-orang yang dahulu. Jadi oleh kerana di segi bahasa, perbendaharaan perkataan bahasa tadi, dia agak kurang, maka ulama menterjemahkan dalam makna istilah. Okey. Sebab hadis tu panjang, kita ambil yang pendek aja. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Okey, agama itu nasihat. Jadi sebenarnya sahabat bertanya, agama, Nabi kata adin nasihat. Sahabat pun bertanya, qalu liman ya Rasulullah? Nasihat itu untuk siapa? Nabi bagi tahu 5. Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immati muslimina wa li ammatihim. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasul, nasihat untuk Al-Quran, nasihat untuk pemimpin, nasihat untuk seluruh manusia sejagat. Nasihat untuk Allah. Jadi kalau kita memberi makna nasihat Arab itu ke dalam bahasa Melayu, nasihat, jadi takkan kita kena nasihat Allah? Salah lah terjemahan tu. Nasihat untuk Rasul. Kita kena nasihat ke Rasul ke?
Nasihat untuk Al-Quran. Kita kena nasihat Al-Quran ke? Nasihat untuk pemimpin. Okey, makna dia di situ. Nasihat untuk manusia sejagat. Okey. Jadi maksud nasihat ni kepada Allah ialah sifat tanggungjawab kita, sifat keprihatinan kita kepada perintah Allah, sifat keprihatinan dan tanggungjawab kita kepada Nabi dan Al-Quran, dan sifat pada pemimpin iaitu sifat perhatian. Maknanya kita inginkan kebaikan kepada pemimpin dan kita inginkan kebaikan kepada manusia. So kalau kita kalau nak terjemah salah satu perkataan mudah tu, tanggungjawab lah. Ad-dinun nasihah, agama itu satu tanggungjawab. Tu dia makna dia hampir tepat sedikit lah. Kalau nak mendengar satu perkataan, agama ialah satu tanggungjawab. Sahabat kata tanggungjawab pada siapa? Nabi kata tanggungjawab pada Allah, tanggungjawab kepada Rasul, tanggungjawab pada Al-Quran, tanggungjawab kepada pemimpin, tanggungjawab kepada seluruh manusia sejagat. Jadi dia boleh fit dengan makna hukukullah dengan hukukul ibad, boleh makna fit di situ, makna dia tanggungjawab. Jadi ibadat itu adalah tanggungjawab kita, responsibility kita. Ibadat itu satu tanggungjawab yang mesti kita tunai. Kita tunai, tapi dengan sebab tu kita akan dapat rahmat Allah dan kita akan mendapat rahmat Allah dan kita akan mendapat rahmat Allah. Dengan rahmat Allah kita syukur. Sebab apa ni saya nak bezakan sedikit ni? Sebab ada satu pegangan dalam pegangan Mu'tazilah, dia kata buat baik syurga wajib dapat syurga dan buat jahat wajib dapat neraka. Sebab tu dia kata mati dalam keadaan dosa besar, masuk neraka kekal selama-lamanya. Kekal untuk selama-lamanya. Jadi itu sebab tu kita terjemah di situ, kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Dengan tak tahu kita rahmat Allah, Allah boleh ampunkan kita. Sebab tu kita takut dengan amalan kita, tapi kita berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ad-dinun nasihah, agama itu satu tanggungjawab yang mesti kita tunaikan kepada Allah, lillahi wa li rasulihi, kepada nabi kita, wali kitabihi, kepada Al-Quran, wali a'immati muslimina, pada pemimpin-pemimpin kita, wali ammatihim, dan pada seluruh umat ini. Okey, jadi tanggungjawab. Jadi ibadat tadi salah satunya tanggungjawab kita, responsibility kita, tanggungjawab kita. Kita buat ni sebab apa? Sebab dia perintah Allah dan tanggungjawab kita, dan telah kita tunaikan dulu dengan dua makna. Imanan wahtisaban telah saya jelaskan dulu di dalam bab imanan wahtisaban pada hadis pertama. So tengok baliklah kalau nak faham di situ. So tak nak ulang lagi di sini. Jadi masuk syurga itu dengan rahmat Allah, kerana tiada seorang pun, tiada suatu pun perbuatan insan yang boleh mewajibkan sesuatu ke atas. Dengan sebab perbuatan insan tu maka wajib bagi Allah. Tak boleh. Allah lah yang mewajibkan kepada zatnya, kepada dirinya, barulah benda tu wajib. Jadi Allah mewajibkan rahmatnya kepada orang yang taat. Si taat tadi akan ke syurga. Allah menjauhkan rahmatnya kepada si engkar, maka si engkar tadi ke neraka. Tapi bukan sebab taat tadi, tapi sebab Allah mewajibkan ke atas zatnya. Allah yang mewajibkan ke atas zatnya. Jadi makna masuk syurga. Tapi kalau makna masuk syurga di sini, apa maksud dia? Dengan rahmatnya. Ataupun makna masuk syurga dalam hadis ni, beritahu satu amalan yang boleh saya masuk syurga. Jadi maknanya masuk syurga di sini ialah masuk syurga awal tanpa memasuki neraka. Dia orang cerdik, dia kata kalau buat jahat masuk neraka, tapi apakah amalan yang menyebabkan rahmat Allah kita boleh masuk syurga awal-awal? Maksudnya first intake, bukan second intake atau third intake. Kan masuk universiti kan dia ada first intake, second intake. So second intake tu kena buat rayuan lah, apa semua susah. Jadi nak pergi tu dengan first intake. Jadi masuk, sebab tu saya kata orang Arabi ni cerdik. Dia kata, ya Rasulullah, macam mana kita nak masuk syurga untuk first intake? Itu maksud dia.
Ala amalin dullani ala amalin. Ya Rasulullah, tunjuklah saya kepada beberapa amalan yang mana saya nak masuk syurga atas dasar first intake, panggilan pertama. Begitu. Dan Nabi kata, anta abudallah, beribadatlah kamu kepada Allah. Beribadat di sini maksudnya ta'abud di sini, hendaklah kamu beribadat kepada Allah. Itu jumlah khabariyah, jumlah penerangan, jumlah khabariyah dipanggil. Tapi jumlah khabariyah tadi memberi makna amar. Satu ayat perintah, satu ayat khabar. Zaidun qaimun, Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Lepas tu satu ayat tu ayat announcement, dipanggil ayat khabar. Satu ayat perintah. Satu ayat perintah, if'al, buat. Itu perintah. Fa'ala, telah buat. If'al, mu kena buat. Itu ayat perintah. Jadi walaupun ayat ni satu perkhabaran, tapi memberi makna perintah. Ibadat yang kita maksudkan di sini ialah bukan ibadat sembahyang puasa tau. Ibadat yang dimaksudkan di sini tauhid, mengesakan Allah, seperti mana disebut dalam tafsir Jalalain. Beberapa tempat ibadat yang dimaksudkan di situ ialah memberi makna tauhid. Tauhid kita kena betul. Sebab apa? Sebab second jumlah tu datang, wala tusyrik bihi syai'a. Tu second jumlah yang datang tadi. Jumlah yang datang tu, sentence yang datang, ayat yang kedua datang, sentence yang kedua, wala tusyrik bihi syai'a, jangan kamu mensyarikatkan Allah dengan sesuatu. Jadi jangan mensyarikatkan kita dengan Allah, kita sesuatu dengan Allah. Jangan kita mensyarikatkan Allah itu dengan sesuatu. Maksudnya nak memberitahu ta'budallah tadi, ta'budullah tadi ialah memberi makna tauhid. Jangan kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Tiada suatu syirik pun di dalam hati kita. Oleh itu, untuk menyatakan sebab makan maka kita kenyang, sebab ubat kita sembuh dan sebagainya juga adalah satu kenyataan yang berbau syirik kalau di segi akidah. Tapi macam mana dari segi perbualan? Jadi ulama' jawablah dari segi percakapan kita. Kalau akidah kita betul, kita cakap itu tak salah. Sebab sandaran tadi, sesuatu perkara dia atas dasar sandaran. Apa sandaran? Orang yang bercakap ni apa sandaran dia? Apa akidah dia? Sandaran di sini maksud dia akidah lah dalam diri kita. Apa akidah dia? Tengok contoh dia. Bila satu orang kafir kata musim yang menumbuhkan tumbuhan, orang kafir ni dia tak percaya kat Tuhan, maka akidah dia kata nature lah yang menumbuhkan tumbuhan, musim lah yang menumbuhkan tumbuhan, musim lah yang menumbuhkan tumbuhan, nature. Sebab orang tak percaya Tuhan, mana dia kata Tuhan? Dia kata nature, semula jadi. Jadi bila satu-satu perkataan luaran, perkataan zahir tadi. Jadi perkataan zahir tadi, jadi kita tengok pula apakah akidah dalam hati. Jadi jika satu orang kafir berkata ambatar rabiul baqla, Rabi' ialah musim spring. Musim spring. Orang putih panggil spring. Rabi' ni musim bunga lah. Musim bunga. Lepas musim sejuk, spring. Semua keluar bunga. Comel bunga ni keluar ni. Kita pergi Spain tu masa tengah spring. Masa kalau pergi jemaah tu ke Spain tu tengah spring. Bunga rupuk pun comel. Segar. Jadi dia kata musim lah yang menumbuhkan tumbuhan, yang menumbuhkan. Bakalan ni satu jenis sayuran dan tumbuhan. Musim lah yang menumbuhkannya. Tapi orang yang beriman kata macam tu, dia tidak beriktikad bahawa musim, tetapi sandarannya pada Allah. Allah yang menumbuhkannya. Jadi apabila seorang mukmin mengeluarkan kenyataan begini, maka sandarannya bukan pada musim. Etikad dia bukan pada musim. Walaupun dia bercakap macam tu, nisbah ini kita panggil dia nisbah majazi. Kita nisbahkan dalam majazi ini ialah untuk nisbah kedua, panggilan kedua. Maksudnya majazi ini bukan hakiki, bukan musim yang menumbuhkan. Secara zahir tu kita nampak dengan sebab musim takdilah, tapi sebab tu dicipta oleh Allah. Dengan sebab musim itulah keluarnya tumbuh-tumbuhan.
Jadi nisbah itu kita panggil dia majazi, bukan nisbah hakiki. Nisbah yang mana memang Muslim yang menumbuhkan. Maka tidak menjadi kehadat, tak jatuh kafir. Orang kata Ambatar Rabi, kafir kamu kena cakap macam tak. Sebab akidah dia betul. Cuma dia sandaran dia tadi. Dalam percakapan biasa, ianya tidak menjadi kesalahan. Bila kita cakap hari-hari, kau makan ni sakit perut tau. Kau kena menjaga makan tau. Nanti bau kurus sikit. Kau ni puasa pun gemuk gedempong. Gemuk makan naik kilo. Puasa ni tak turun-turun pula. Dah lah puasa 3 sebulan turun dia 2 kilo. Turun 2 kilo. Sebulan turun 2 kilo. Tapi lepas buka puasa, lepas raya tu sehari naik 1 kilo. Maknanya 2 hari 2 kilo. Tak sempat dengan. Jadi kita kata kena kurangkan makan. Jadi itu bukannya sesat. Itu sandaran kita majazi. Dan kita tak salah dari segi bahasa. Dalam percakapan, nisbah percakapan apa tu? Biasa dia tak menjadi kesalahan. Sebab orang Islam dia tak yakin pada benda tu, tapi dia yakin pada zat Allah. Dia cuma ada asbab-asbab yang mana Allah perintahkan. Janganlah makan banyak, jadi kurus sikit, begitu. Jadi kita letak kepada benda perkara tersebut. Jadi sebaliknya kita menzahirkan dalam percakapan. Tapi kalau kita dalam dakwah kita dihajar tauhid, Allah menghidupkan, Allah matikan. Dia kata dakwah ni semua Allah. Jadi kita cakap macam tu sebab kita nak menguatkan keimanan dalam hati. Bukan kita jabariyah, tak. Bukan kita jabariyah. Orang kata orang dakwah ni jabariyah, semua Allah Ta'ala. Tak. Di segi tauhid kita kena cakap. Di segi tauhid kita kena ulangkan, supaya dia masuk dalam hati kita. Allah berkuasa, Allah menghidupkan, Allah mematikan. So kita kena darabkan dia tu. Kita kena cakap benda tu. Kita kena darab, maksudnya kita ulangkan. Dalam percakapan biasa, kita hari-hari duk cakap. Jadi kadang-kadang duk cakap tu dia memberi pengaruh pada kita. Jadi nak hilangkan pengaruh keyakinan tadi, kita kena ulang. Kita bukan jabariyah. Kadang orang kata orang dakwah ni jabariyah ni, semua Allah Ta'ala belaka, tak ada apa. Tak, dari segi tauhid kita kena cakap. Ijlis bina nu'min sa'atan. Sahabat pun dia panggil kawan-kawan dia. Sahabat tu orang dah ada iman tu, dia kata ijlis bina nu'min sa'atan. Duduklah seketika dalam majlis kami, nu'min sa'atan. Kita beriman seketika. Maksudnya panggil pada majlis yang mana membesarkan Allah, mengagungkan Allah, mengesakan Allah, supaya keyakinan ini masuk dalam hati kita. Apabila Sayyiduna Hamzah radhiyallahu anhu dia masuk Islam, bila dia disusahkan, bila orang menyusahkan Nabi, maka dia susahkan Nabi, maka dia balik daripada memburu, dia pergi cari orang yang letak najis untuk ke atas Nabi SAW. Maka dia pergi tu, dia panah orang tu. Dia panah satu orang, nama dia apa tu lupa dah saya. Dia panah tu kena di lengan dia. Aku panah ni kena kat lengan kau, tahu. Kalau kau cakap lagi dengan Muhammad benda yang tak betul, panah yang kedua akan menembusi dadamu. Maksudnya dia tak boleh. Orang yang hina anak saudara dia. Dan itu pun adik-beradik sesusu dia. Kan Sayyidina Hamzah tu kita kata adik-beradik sesusu Nabi. Ibu sesusu dia ialah Suwaibah, hamba kepada Abu Lahab tu. Kita katakan ada 4 wanita yang menyusu Nabi SAW. Ummur Ramman, iaitu hamba kepada Hamzah, hamba kepada ayah Nabi, ibu Nabi. Jatuh satu lagi Suwaibah, hamba kepada Abu Lahab, dan Halimatus Sa'diyah, wanita yang dipilih oleh Allah untuk menyusu kekasihnya Rasulullah SAW, Habibullah. Jadi Sayyidina Hamzah tu ialah adik-beradik sesusu Nabi. Walaupun dia pak saudara, dia besar 2 tahun daripada Nabi SAW sahaja. Dia besar 2 tahun daripada Nabi SAW sahaja. Tua dia 2 tahun. Jadi macam kawan lah. Pakcik pun macam kawan lah. Pak Su kita tu umur lebih muda daripada anak pertama kita. Itu Pak Su, ayah. Macam mungkin ibu kita dapat anak lewat. Kita ni anak sulung. Kita dah dapat anak dah.
mak kita pun masih beranak lagi. Jadi paksu. Jadi usia dia macam tu, tak kisah. Dekat lebih kurang. Jadi dia marahlah. Orang buat hanya Nabi SAW. Dia kata, kalau kau cakap sekali lagi, kau hina Nabi sekali lagi, panah akan menususi dada kamu. Maka dia datang kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, apakah perkara yang dapat saya sukakan Tuhan, sukakan kamu? Nabi kata, ucaplah la ilaha illallah. Maka dia pun ucap la ilaha illallah untuk sukakan Nabi SAW. Tapi setelah dia ucap la ilaha illallah untuk sukakan Nabi, tapi dalam hati dia masih lagi ada terumbang ambing. Masuk lagi. Macam kita lah, yakin tu kurang. Efek yakin pada kalimah tu kurang. Maka dia pun pergi tengah padang. Dia kata, Ya Allah, masuklah kebesaranmu ke dalam hatiku sebagaimana yang telah didakwakan oleh anak saudaraku. Kamu berkuasa, kamu yang menghidupkan, kamu yang mematikan, kamu yang segala-galanya, masuklah dalam hatiku. So dia rasa satu feeling, tahu tak? Dia rasa kemanisan iman tadi. Dia rasa kelazatan iman tadi. Dia rasa lain. Dia spiritual lain. Ni mari dia. Kita kan kalau mari spiritual lain. Nikmat tu mari. Maka dia pergi jumpa Nabi. Dia ucap kalimah kembali. Ringkas cerita, dia pergi jumpa Nabi. Dia ucap kembali. Dia kata, ya Rasulullah, sebelum ini aku ucap kerana nak gembirakan Tuhan. Tapi sekarang aku ucap la ilaha illallah kerana nak gembirakan Allah. Masuk dalam hati dia. Al-iman, walakin al-iman yadkhuluna fi qulubikum. Iman tu bila dia masuk dalam hati. Jadi masuk dalam hati tu, kita kena cakaplah kebesaran Allah. Kita kena cakap kebesaran Allah. Macam mana Nabi Musa ditanya oleh Fir'aun, ma Rabbul Alamin, siapa Rabbul Alamin? Telah kita jelaskan dulu. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Dialah Rabb yang yang mencipta 7 petala langit, 7 petala bumi, wa ma bainahuma, 7 di antara 7 langit dan bumi, in kuntum mungkin. Jadi cakap itu kita nak masuk ke besar Allah. Jadi kita percakapan biasa, hari-hari kita dah cakap. Kita bukan yakin pada yang kita cakap, dan benda itu tak mendatangkan berbau syirik tu dari segi sudut keimanan. Dari sudut tu tuan-tuan kata cakap tu dah syirik, ni Ustaz Sunno kata syirik. Tak, bau syirik tu saya kata item dia lain. Satu-satu benda percakapan tu item dia lain. Kadang-kadang orang tu dia short form, dia short sikit, dia ambil sikit, dia kata ustaz ni kata macam ni. Sebenarnya dia tak duduk dalam majlis kita, mana dia tahu. Kita dah terang, tuan-tuan, saya terang dah 18 hari dah. Berapa puluh jam dah. 18 hari ni dekat 22 jam lebih dah tuan-tuan duduk dengan saya. So, tuan-tuan faham dah suasana yang saya nak bagi tahu. Masya Allah, tuan-tuan dah faham dah tentang suasana yang saya nak bagi tahu ni. Begitu. Jadi sebaliknya, alhamdulillah. Jadi akan tetapi sebaliknya kita menzahirkan dalam percakapan kita dengan kuasa Allah, dengan izin Allah seperti kenyataan. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, dengan sedikit usaha daripada kami. Kalau kita keluar jemaah, kita kata alhamdulillah. Sebab akulah keluar jemaah ni. Tak. Masya Allah, dengan sedikit usaha kami ni, Allah Subhanahu Wa Taala telah keluarkan sedikit, hanya usaha kami yang sedikit. Dirikan. Jadi itu kita nak sabitkan tauhid di situ. Okey. Kedua, dia bagi tahu Arabi tadi. Nabi SAW bagi tahu Arabi tadi ialah mendirikan solat. Iaitu mendirikan solat. Dan kita jelaskan dulu, iqamatus solat, mendirikan solat itu ialah dia ada 3 perkara, iaitu sebelum solat, di dalam solat, selepas solat. Sebelum solat dengan taharahnya, lepas tu dalam solat iaitu adabnya, dan selepas solat wirid-wiridnya. Jadi mendirikan solat merangkumi menjaga waktu, menjaga segala rukun, syarat, mustahab dan adab-adabnya. Telah kita jelaskan dulu, saya sebut sekali imbas saja. Okey, di sini hanya disebut solat dan zakat saja. Disebut solat, zakat. Haji dan puasa kenapa tak sebut? Jadi kadang-kadang rawi itu nak dia nak highlightkan satu perkara, dia sebut 3 saja daripada 5 tadi. Kemungkinan haji tidak difardukan lagi. Mungkin masa tu zaman haji tak difardukan lagi, atau haji dah difardukan cuma
tidak menjadi kefarduan ke atas A'rabi tadi. Sebab dia orang kampung, tak cukup syarat lagi, istita'ah lagi dari segi harta dan dari segi harta. Dan ada dua istita'ah tu, dari segi harta dan jasmani. Mungkin dia tak cukup lagi, Nabi tak cerita lagi tentang itu perkara tersebut kepada A'rabi itu, kerana tidak mencukupi syarat. Begitu juga ikhtisar, sebab nak ringkaskan. Rawi ni ikhtisar tu maksudnya nak ringkas, nak cerita direct to the point, nak cerita direct to the point perkara-perkara penting. Sama ada sengaja ataupun rawi itu terlupa. Itu kita dah bahas dah kaedah-kaedah kenapa rawi tinggalkan. Sebab kadang-kadang dia nak highlightkan satu benda, dia tinggalkan banyak lagi perkara-perkara lain. Sebab tu kita tak dapat dalam satu hadis. Untuk hukum ni kita akan dapat ulama-ulama akan kumpulkan semua hadis-hadis Nabi SAW, sehingga dikumpulkan, baru dibahaskan, baru diistimbatkan, mengeluarkan hukum. Bukan hanya berdasarkan kepada satu hadis sahaja. Okey. Maka Arabi itu kata, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya. Ni terjemah apa dia tu? Sumpah tadi, genggaman aku tadi, terjemah mutasyabihat tadi. Jadi kalau mutakaddimin kata Allah, demi zat yang jiwa Muhammad dalam tanganku. Dia terjemah mutakaddimin, iaitu dalam terjemah tafwid, dan terjemah mutaakhir, iaitu terjemah takwil. Dalam genggamanku. Tangan ni genggaman, dalam kuasaku. Itu terjemah mutaakhirin. Arabi itu telah bersumpah, sedangkan di sini tidak perlu kepada sumpah. Kenapa Arabi bersumpah? Tak perlu sumpah pun sini. Sumpah tadi kita telah jelaskan. Sebab apa kita bersumpah? Sebab nak meyakinkan. Mutakallim tadi nak meyakinkan orang di hadapannya. Jadi Arabi tadi sebagai mutakallim, orang yang bercakap, nak meyakinkan Nabi terhadap apa yang Nabi beritahu, dia nak buat sungguh-sungguh. Begitu. Dalam menguatkan keazamannya untuk menunaikan perintah Nabi. Takkid ni makna penekanan, untuk menguatkan azamnya. InsyaAllah, insyaAllah. Macam mana Pak Bulan? InsyaAllah. Kuat. Ustaz, macam mana? Macam mana kamu? InsyaAllah. Macam mana ni? Puasa 6? InsyaAllah. Macam mana? Tahun ni haji? InsyaAllah. Nak kuatkan macam tu. InsyaAllah. Begitu. Nak kuatkan. Okey. Atau maknanya di situ ialah untuk menambah dan mengurang. Dan aku tidak akan menambah dan mengurang. Jadi dia kata, aku tak akan tambah dan aku tak akan kurang. Apa maksud tak akan tambah dan tak akan kurang? Dia ada 3 dari sudut aspek yang berbeza. Maka ulama jelaskan 3 komponen yang berbeza atas item yang berbeza. Mungkin kemungkinan. Kenapa dia berkata begitu? La azidu wa la anqus. La azidu wa la anqus. Aku tak akan kurang, aku tak akan lebih dan aku tak akan kurang. Apa maksudnya? Maksudnya di sini ialah tidak menambah dan mengurang daripada pihakku. Pertama sekali, semua benda tu atas diri kita lah. Kita minta apa, doa-doa pun kita minta umat, doa umat je. Doa umat pun kau kena doa kat engkau dulu. Kita kena doa kat kita dulu, baru kita doa umat. Begitu. Jadi kita doa kita dulu, baru kita doa umat. Jangan kita doa kita seorang tu lupa umat pula. Ya Syekh, kadang-kadang orang tu dia simpati lebih pada umat. Doa umat Syekh. Pertama kau kena doa engkau dulu, baru kalau kena doa umat. Begitu. Jadi bagi pihaknya, maka dia kata bagi pihak saya tak akan tambah, saya tak akan kurang. Saya tak akan tambah. Maksudnya tambah di sini ialah sebagaimana kalau tambah, benda-benda yang tambah. Nanti sebab dalam hadis-hadis yang lain, saya tak akan tambah. Macam mana Tuhan bagi tahu, banyak itulah saya buat. Saya tak akan kurang, maksudnya saya tak akan mengurangkan apa yang Tuhan suruh pada saya. Tambah dan kurang. Mana bagi pihak saya tak akan kurang sikit pun, saya tak akan tambah sedikit pun untuk mengamalkan perintah tu exactly macam mana Tuhan telah memberitahu kepada saya, ya Rasulullah. Atau Arabi itu datang seorang, dia daripada kampung, maka dari sudut wakil pula. Saya kata dia item berbeza. Kalau sudut diri dia kata saya tak akan tambah bagi pihak saya sikit pun, saya tak akan kurang. Tetapi kalau dia dari sudut wakil, sebab dia datang seorang,
Kadang sebab nak datang kepada Nabi itu susah. Dia datang seorang sebagai wakil kepada kaumnya. Jadi sebagai wakil kaum. Item dari sudut wakil kaum. Tadi. Jadi tengok. Atau kedatangan beliau sebagai wakil bagi kaumnya. Sudut tu pula. Tadi sudut dirinya ni sudut wakil. Maka dia akan menyampaikan apa yang didengar dan tidak akan menambah atau mengurangkan apa yang didengar. Maksudnya macam mana dia dengar sebiji-sebiji daripada Nabi, itulah kadang-kadang kita kan banyak tambah. Kita banyak camcau panggil. Sudu ni camca ni banyak tambah. Nak suruh sedap bahasa tu tambah. Dengar berita dia kata dengar berita ada orang kena langgar. Tu cerita lagi, pedarah habis. Macam butuh kepala. Nak suruh semangat cerita tu. Dia lebihkan. Tak. Macam mana dia lihat, macam mana aku dengar daripada Nabi, itulah yang aku akan sampai kepada kaumku. Tak kurang, tak lebih. Tak menambah dan mengurangkan apa yang dia dengar. Sebab nak disampaikan tadi. Dengar betul-betul. Maksud ketiga ialah untuk menyatakan bahawa beliau akan melakukannya bersungguh-sungguh. Dan satu lagi ialah aku ni nak buat sungguh. Bukan dengan berlebih kurang. Betul. Maksudnya, jangan lebih kurang tau. InsyaAllah, aku tak akan kurangkan sedikit. Aku tak akan lebihkan sedikit. Aku tak akan kurangkan sedikit. Maksudnya, nak buat sungguh-sungguh. Keempat, apa dia kata? La anqus fil amal wa la azidu fis soal. Ataupun aku tidak akan mengurangkan dalam beramal dan tak akan banyak lagi tanya, tambah tanya soalan. Nak buat begini macam mana buat? Banyak pula soalan. Buat tak nak, banyak tanya. Tanya tu supaya tak nak buat. Tak ada, aku tak nak tanya banyak. Setelah arak kampung itu beredar. Setelah arak kampung tadi beredar, Nabi bersabda yang mafhumnya, siapa yang ingin melihat ahli syurga, maka lihatlah kepada A'rabi ni. Nak tahu ni ahli syurga, tengoklah A'rabi tadi. Timbul persoalan, Nabi tahu macam mana kawan tu ahli syurga? Nabi kata, lepas A'rabi tu pergi daripada majlis, duk berjalan jauh dah, nampak sayuk-sayuk. Nabi kata, kalau nak tengok ahli syurga, tengoklah orang Arab tu. Jadi timbul persoalan, macam mana Nabi tahu syurga neraka ni? Pertama, kemungkinan mengatakan daripada wahyu. Sebab mungkin wahyu datang, Jibril AS memberitahu Nabi, ini lelaki ahli syurga. Atau mengikut zannul ghalib, mengikut sangkaan Nabi. Mengikut zon Nabi, mengikut sangkaan kebiasaannya orang ni bersungguh ni, insyaAllah dia berjaya. Kita kan kalau kita sampaikan pada satu orang, kita nampak dia bersungguh nak buat, InsyaAllah dia berjaya. Kalau kita sampai kepada satu orang tu, buat bodoh je. Kita kata orang ni nak dengar, kata nak dengar, buat bodoh je. Ada orang macam tu, dia buat dono je. Jadi kita pun kadang-kadang kita sampaikan, aku ni nak sampai ke tak nak ni? Tengok buat dono je, buat macam lembu kenyang je, tak tahu apa. Kadang-kadang duduk dah majlis kita beberapa puluh hari dah, tak ambil tahu pun apa yang kita nak cerita. Dia keperbagaian manusia. Kita ni tengok perbagaian manusia. Macam saya tengok tuan-tuan yang melihat majlis saya ni lah, macam-macam pertanyaan yang datang pada saya. Seolah-olah sedangkan saya tengok dia ada komen selalu dalam majlis saya, tapi dia tanya saya seolah dia tu tak ada dalam majlis saya. Minta maaf lah. Kan banyak kan tuan-tuan bagi komen, share komen. Ada di antara tuan-tuan ni share komen pada saya, macam seolah dia tu ada dalam majlis lah. Hebatlah dia ni. Saya minta maaf. Macam share, tapi bila dia PM personal saya, Allah, saya kata orang ni, nama ni selalu aku tengok dia komen dalam majlis aku, tapi dia tanya aku macam dia tak ada dalam majlis aku. Minta maaf lah, bukan dapat wahyu tu, tapi pengalaman. Jadi seolah dia komen tu dia ada dalam majlis. Dia hebat lah, dia orang yang prihatin lah, inisiatif dia lebih lah. Tapi bila dia tanya, seolah bodoh.
Macam saya pergi nak beli prepaid kan. Saya nak pergi beli prepaid. Saya pergi prepaid. Dia kata, Ustaz, kena daftar sendiri. Saya kata, okey, beres. Kena daftar sendiri. Oh, macam mana? Ada bodoh pun tak tahu apa pun. Beres. Tapi saya tanya soalan bodoh. Lepas tu saya tanya soalan bodoh pada pekedai tadi. Macam mana saya nak top up? Alah, dia tu senyum kat saya. Ustaz ni tadi beritahu aku macam dia tahu. Tapi tanya macam mana nak isi prepaid? Macam soalan tu bodoh pula. Macam mana nak isi prepaid? Alah. Lepas tu saya beritahu ke anak saya. Abi tadi tanya macam Abi tahu semua. InsyaAllah tak apa, saya boleh buat. Tapi satu soalan bodoh saya tanya pula. Abi tanya satu soalan bodoh pada pekedai tu. Macam mana nak isi prepaid? Dia tak jawab, dia senyum je. Dia kata, Ustaz ni nampak pandai, tapi buta hati. Macam itulah orang manusia. Macam-macam keadaan dia. Jadi minta maaf lah, saya minta maaf. Kadang-kadang bergurau aja. Jadi maksudnya kita beri perhatian. Bukan kita ada dalam majlis, kita bagi komen banyak, tapi dia tanya soalan, macam orang tu tak duduk dalam majlis. Macam tu. Jadi ada orang yang bersifat sedemikian. So bulan puasa ni kita doalah kepada Allah supaya Allah hindarkan. Minta maaf kalau saya kata ni terasa sesiapa yang berada dalam majlis kita ini. Okey, tak apa. Jadi maknanya aku tidak akan mengurangkan dalam amal dan tidak akan menambah dalam soalan. Satu orang Arabi berada. Jadi Nabi tahu. Maksudnya mengikut sangkaan Nabi. Zon ghalib, dia panggil zon ghalib. Tak yakin tu tak betul lah. Tapi ataupun pertama dengan sebab wahyu Nabi tahu, atau Nabi sangka orang ni bila aku bagi tahu bersungguhnya dia, Masya Allah, orang ni berjaya. Kita kan tahu anak-anak murid kita mengajar macam mana. 20 tahun pengalaman kita mengajar, berapa puluh tahun pengalaman. Kita tengok anak murid kita buat bodoh je. Budak ni memang tak mengaji ni. Tapi tak katalah macam tu. Tapi hati tu kata macam tu lah. Begitu. Jadi mengikut kesungguhan Nabi, mengikut kebiasaan, iaitu zannul ghalib, daripada kesungguhannya ni, memang orang ni akan buat, dia akan masuk syurga. Lelaki tersebut akan menunaikan perintah Allah yang menyebabkan dia akan masuk syurga. Sebab juga perintah tu sebab untuk masuk syurga. Satu-satu ayat tu saya dah susun dah, supaya tak jadi panjang. Tapi penerangan tu panjang juga lah. Supaya tak jadi panjang, saya dah susun dah sedikit sebanyak tentang ayat tersebut. So satu hadis pendek saya akan baca lagi, insyaAllah. Ada yang bercuti, kepada ada yang tak bercuti tu, dia tak apalah, saya nak sambung sikit lagi. Ada yang bercuti deh. Masa ada yang bawa tu negeri mana bercuti, saya rasa KL bercuti lah. Selangor tak bercuti hari ni. Tak apa, saya sambung sikit lagi satu hadis. Keimanan yang sempurna. Wa an Sufyan ibn Abdullah As-Sakhafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka wa fi riwayatin ghairaka qala amantu billah summa istaqim rawahu Muslim. Sayyidina Sufyan bin Abdullah As-Sakhafi radhiyallahu anhu berkata bahawa saya telah bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, beritahulah, Ya Rasulullah, qul ya Rasulullah. Saya terjemah ya Rasulullah, saya tak terjemah wahai Rasulullah. Sebab bagi saya perkataan wahai kepada Rasulullah tu, saya anggap benda itu adabnya kurang. Sebab tu kebanyakan saya terjemah ya Rasulullah, saya tak terjemah wahai Rasulullah. Saya terjemah istilah macam mana dalam Arab tu. Saya kata ya Rasulullah. Selangor dan KL cuti, okeylah, kita sambung sikit lah sampai lapang suku ke, insyaAllah. Tengok kan, tu sahabat saya beritahu, Suhaimi. Ya Rasulullah berkata bahawa saya bertanya, Ya Rasulullah. Saya sebut Ya Rasulullah. Jadi kadang-kadang biasanya terjemahan tu wahai Rasulullah, tapi saya terjemah istilah. Saya bawa Ya Rasulullah, tapi kadang-kadang saya terjemah juga wahai Rasulullah. Jadi sebab apa? Kita kata wahai kamu, wahai si fulan, nampak rasa agak biadab dengan Nabi. Jadi sahabat kan dia beradab dengan Nabi. Jadi bahasa-bahasa kita kena banyak beradab, khususnya dengan orang agama,
khususnya lagi daripada sahabat teramat khusus lagi dengan Nabi SAW. Tapi kalau bahasa ketuhanan tak apa, aku. So bahasa tu bahasa untuk kita ketuhanan, dia tak aku, saya, hamba, gitu bahasa ketuhanan. Okey. Ya Rasulullah, beritahu kepadaku satu amalan yang lengkap. Fil Islam qawlan. Qul li fil Islam qawlan. Qawlan. Saya terjemah dia amalan, bukan satu perkataan. Ustaz, jadi kalau orang yang mengaji lah, sebab kalau orang mengaji Arab, kenapa Ustaz tu terjemah kaulan tu amalan, bukannya perkataan. Bukannya perkataan. Beritahulah padaku satu amalan, kulli padaku dalam Islam ni kaulan, satu amalan. Saya tak terjemah kaulan itu satu perkataan. Tengok satu ayat. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Waman ahsanu, siapakah mereka yang terbaik? Kaulan di sini dalam tafsir dia tak kata perkataan. Kaulan di sini dinan, agama, amalan agama. Siapakah orang yang terbaik dari sudut agamanya, bukan dari sudut perkataannya. Cuma disebut kaulan dalam tafsir kata dinan, ay amalan, ay amalu dinan, ay amalu fil Islam, amalan dalam Islam. Dinan, siapakah yang lebih baik agamanya? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, yang mengajak manusia kepada Allah, wa amila salihah. Dua perkara dia buat. Satu, dia ajak dan dia sendiri buat. Wa amila salihah. Jadi sebab itu dia kaulan tadi, sebab itu ulama mentafsirkan kaulan tu dinan, sebab orang tu yang mengajak manusia kepada Allah, orang yang mengajak manusia kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan, siapakah orang yang baik agamanya dari sudut agamanya? Pertama ialah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, orang yang mengajak manusia kepada Allah, orang yang mendakwahkan manusia kepada Allah. Wa amila salihah, dan orang yang dia sendiri melakukan amalan tadi. Dia ada dua. Jadi orang yang baik agamanya, dia dua sekali dia himpunkan. Satu dia ajak, satu dia buat. Satu dia buat saja, dia tak ajak. Ataupun dia ajak saja, dia tak buat. Tak boleh. Dia dua komplit. Dia mesti kena gabungkan. Dia gabungkan dakwah dengan amal. Dakwah dengan amal. Kita dakwah, lepas tu kita amal. Kita dakwah dan kita amal. Dan amal tu ialah kita doa dan kita amalkanlah. Jadi sebab tu saya terjemah kaulan itu sesuatu amalan yang lengkap. Bracket pula lagi. Amalan macam mana? Amalan hak lengkap lah. Amalan yang lengkap dalam Islam, supaya saya tidak perlu bertanya tentang hal itu kepada seorang pun selepas Tuhan. Dalam riwayat yang lain, selain Tuhan. Selepas ni saya tak perlu tanya orang lain dah. Selepas ni saya tak perlu tanya selain daripada Tuhan ke? Baginda bersabda, katakan olehmu, saya beriman pada Allah. Saya beriman pada Allah. Beriman dengan Allah, kemudian tetap teguhlah kamu dengan iman kamu, dan istiqamahlah kamu. Buat serta istiqamah. Buat serta istiqamah. Okey. Sufyan, siapa itu Sufyan bin Abdullah bin Rabi'ah bin Harith, yang dinamakan Abu Ammar, daripada kabilah As-Sakhafi. Beliau ialah sahabat yang telah dilantik sebagai amir, sebagai ketua di Taif pada zaman Khalifah Umar. Beliau tertinggal alam tu. Beliau merupakan meriwayatkan hadis daripada Nabi Sayyidina Umar. Antara yang meriwayatkan hadis daripada beliau banyak lagi, Asim bin Sufyan dan sebagainya, Abdurrahman bin Ma'is dan sebagainya. dan Abdullah bin Zubair.
Dan beliau juga, Abu Aswad dipanggil itu dirawi dia. Kebiasaan sahabat, kehidupan mereka hanya menginginkan akhirat. Sebab itu sahabat banyak bertanya soalan-soalan akhirat. Ajib, manusia yang paling ajib dalam dunia, kehidupan dia suka ke akhirat. Kita minta maaf, kita banyak cenderung kepada dunia. Sebab tu kita tak apa, dunia tu untuk akhirat ustaz. Tapi banyakkan kita banyak bertanya kepada dunia kita. Tapi sepatutnya kita ni bertanya, apatah lagi kita bertemu dengan ulama-ulama, kita bertemu dengan masyaikh-masyaikh, gunakanlah peluang ini untuk bertanya tentang akhirat. Tanya banyak tentang akhirat. Itu banyak. Sebab kita ni kan orang yang berjiwa dunia. Minta maaf, saya pun sama dengan tuan-tuan. Kita ni banyak berjiwa dunia. Jadi pertanyaan kita atas dunia. Lepas tu kita takwil boleh. Tak apa, dunia ni untuk akhirat. Macam-macam lah kita takwil. Tapi kita ni, kecenderungan kita ni, kecenderungan kita kepada dunia. Sebab tu banyak persoalan-persoalan dunia yang kita tanya. Hatta orang dengan orang agama pun kita tanya dunia juga. Sedangkan rebutlah peluang keemasan ni bila tuan-tuan berjumpa dengan ulama-ulama. Tanyalah yang baik-baik. Tanyalah yang bersangkut paut dengan akhirat. Sayyidina Ali kata, kunu abna al-akhirah. Jadilah kamu semua anak akhirat. Wala takunu abna ad-dunya. Jangan kamu jadi anak-anak dunia. Okey, macam tu. Okay. Jadi kebiasaan sahabat, kehidupan mereka hanya menginginkan akhirat. Tanya Nabi, ingat akhirat. Tanya akhirat selalu. Disebabkan itulah sahabat bertanya soalan ni. Soalan ni dia tanya. Hadis ini semakna dengan ayat. Hadis ni ada semakna dengan ayat yang Allah turun dalam surah Al-Fusilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunlah ke atas mereka, turunlah malaikat ke atas mereka dari masa ke masa dengan memberi ilham, memberi dorongan, memberi galakan kepada baik. Jadi manusia ni, kita ni ada ilham. Kita bila nak buat satu benda, Nabi kata nanti akan datang ada dua perda. Satu, tabiat manusia tu baik. Tabiat manusia tu baik dan kita disuruh untuk buat baik. Kita diberi galakan oleh malaikat untuk buat baik. Dan memang kita berjiwa baik manusia ni. Tapi kalau kita langgar sempadan haram dan sempadan harus, maka kita tak mendengar lagi kata-kata yang baik dan diri kita dah biasa dengan buruk, maka kebaikan itu tidak akan ada lagi dalam diri kita. Moga Allah SWT selamatkan kita. Jadi turunlah malaikat kepada mereka dari masa ke semasa dengan memberi ilham. Jangan kamu bimbang, nak beri ilham pada, beri alamat pada. Jangan kamu bimbang daripada berlakunya yang tidak baik terhadap kamu. Bila kita tengok satu benda, apa dah lah? Kita tengok benda tu, kita nampak benda buruk. Apalah kejadian ni? Tak. Malaikat kata tenang, dia bukan apa pun. Dan jangan kamu berduka cita. Kamu tak perlu berduka cita. Dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Jadi sebab itu kita kena husnuzon. Kita husnuzon kepada Allah. Malaikat akan memberitahu. Jadi dua benda Nabi beritahu. Beriman dan istiqamah. Dua perkara, dua amalan di situ. Satu, kita beriman. Beriman di sini maksudnya perkara yang bersangkut paut dengan iman lah. Beriman kepada Allah, satu hak penting sekali. Lepas tu beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman pada hari kiamat, beriman kepada qada qadar, termasuk semua sekali lah. Cuma disebut satu, hak rangkaian-rangkaian tu telah dijelaskan sebelum ini. Beriman kepada Allah iaitu tuntutan iman secara ijmali, secara kasar. Apabila seorang itu beriman, maka secara umumnya dia beriman kepada apa sahaja yang Allah perintahkan untuk beriman, iaitu beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman para nabi dan sebagainya. Maka asasnya ialah, basicnya, kalau tidak kita tak percaya kat malaikat. Kita akan kata malaikat macam mana orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi, orang-orang
orang-orang musyrikin Quraisy kata malaikat tu anak perempuan Allah. Mendakwa anak perempuan Allah. Al-malaika banatullah, malaikat tu anak perempuan Allah. Lepas tu orang Yahudi kata Uzair ibnullah. Lepas tu orang Kristian kata Isa ibnullah. Isa tu anak Tuhan, Uzair tu anak Tuhan. Dan orang-orang musyrik mengatakan al-malaikah banatullah. Malaikat tu adalah anak perempuan Allah. Sebab tu kalau kita tengok cerita, dia buat malaikat adalah wanita. Sedangkan malaikat kita dah belajar dah, tak ada jantina. Tapi malaikat tu datang dengan wajah wanita. Itu adalah imajinasi orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin. Malaikat tu dia gambar dengan wanita. Mak Saleh cerita, India cerita, semua malaikat tu wanita. Salah, itu adalah imajinasi orang-orang musyrikin. Terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga. Jadi masuk syurga. Jadilah maknanya istiqamah. Qalu rabbuna Allah, beriman kepada Allah. Istiqamah. Jadi waqalu rabbuna Allah. Mereka-mereka yang menyatakan Allah itu sebagai Rabbnya. Allah itu, orang mengatakan ataqtulu rajulu an yaqulu rabbi Allah. Bila Sayyidina Abu Bakar dia telah ucap la ilaha illallah, Nabi kata Abu Bakar jangan ucap depan orang Quraisy, nanti kamu susah. Dia kata tak, aku kena ucap juga. Dia telah ucap depan orang Quraisy sehingga Sayyidina Abu Bakar telah dipukul oleh orang Quraisy. Sayyidina Abbas yang berada situ telah leraikan dia, tapi tak nampak rupa dah. Telah lerai dan mengambil tanggungjawab yang bahawa dia akan menjaga Abu Bakar. Tak nampak rupa dah. Maka dia pun berkata ataqtulu rajulu an yaqulu rabbi Allah. Takkanlah kau nak bunuh orang kata Tuhan dia Allah, Rabb dia Allah. Malulah. Ataqtulu rajul, kau nak bunuh lelaki an taqulu rabbi Allah, yang mengatakan Tuhannya itu Allah, Rabbnya itu Allah. Takkan kita nak cemuk Allah yang berkuasa, Allah yang segala. Ni pahaman tak betul lah. Tak, kita tak. Orang cakap baik, terima je lah. So kita kena tengok sangkaan baik. Kita kena mengajar, kita kena belajar untuk husnuzon. Kita tengok semua baik. Betul, kita perlu berhati-hati dengan perkara yang tak baik, tapi kita perlu tengok benda yang baik. Kedua, istiqamah, iaitu apa sahaja yang Allah perintahkan, hendaklah kita berusaha untuk mengamalkannya walaupun terpaksa bersusah payah. Walaupun susah sedikit pun, perintah tidak dikurangkan. Ianya tidak dikurangkan. Perintah itu dikurangkan sedikit pun. Tidak sedikit pun perintah itu dikurangkan. Tetap dengan pelaksanaan perintah. Bersama itu, redha dengan segala ketentuan Allah dalam apa jua keadaan, sakit atau sihat, sejuk atau panas. Itu maksud istiqamah. Maknanya kita ni, istiqamah ni apa maksudnya? Kita berusaha bersungguh-sungguh. Bagi pihak kita tak ada kekurangan langsung. Tapi apa yang kita ada, apa yang kita dapat, redha je lah. Ketentuan Allah, sakit ke sihat, aku dah cuba dah tapi kena juga, positif juga, tak apalah, redha lah, kita buat yang terbaik. Begitu, sejuk dan panas. Disebabkan itu Nabi telah bersabda, mafhumnya satu ayat dalam surah Hud yang menyebabkan aku menjadi tua, iaitu ayatnya. Nabi kata ada satu ayat bila turun yang menyebabkan aku jadi tua. Fastaqim kama umirta, dalam bab istiqamah ni. Fastaqim kama umirta. Istiqamahlah kamu. Istaqim. Buatlah sungguh-sungguh. Jadi kama umirta, buat istiqamah dengan apa yang Allah perintahkan. Nabi duk fikir, macam mana nak buat sebagaimana Allah perintahkan, tak mampu. La uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsi. Nak puji Allah pun tak sempurna. Allah kata la uhsi, ya Allah la uhsi, aku ni tak sempurna. La uhsi
la uhsi sanaan, untuk memuji kamu ni aku tak sempurna, aku ni qasir, lemah nak memuji kamu. La uhsi sanaan alaika kama anta asnaita ala nafsik, kama asnaita ala nafsik. Tetapi engkaulah yang dapat menyempurnakan pujian terhadap dirimu. Allah saja boleh buat sempurna. Nabi kata la uhsi, aku ni tak mampu. Jadi nak buat macam mana Allah perintah, tak mampu. Nabi memikirkan ayat surah Hud ni, ayat 112 ni, surah Hud ni, Nabi kata ayat ni dalam tafsir kata sayyabatni, ayat ni menyebabkan aku jadi tua. Jadi kalau orang tu mikir banyak, dia cepat tua. Nabi kata orang dengan ayat ni menyebabkan rambut aku beruban. Orang mikir banyak. Kalau mikir akhirat tak apa. Kalau mikir dunia tengah alam pening kepala. Kalau mikir dunia, setiap waktu fikir dunia. Kita setiap waktu kena fikir akhirat. Kita hidup di dunia, kita buatlah amalan kat dunia. Kita buatlah untuk kehidupan kita. Tapi kita kena fikir akhirat. Jadi Allah akbar, setiap waktu. Jadi nak fikir kata sayyabat ni. Sebab tu kita tengok kan orang kuat-kuat mikir, dia cepat berubat. Dia cepat beruban. Apa perkara yang membezakan, menyebabkan Nabi menjadi tua dalam ayat ini sehingga rambut Nabi beruban? Nabi fikir untuk menunaikan perintah Allah sebagaimana yang dikehendaki Allah. Macam mana Allah nak, tak mampu. La uhsi sanaan, nak puji pun nak sempurna, nak puji pun tak sempurna. Nak tunai lagi sempurna. Kama asnaita ala nafsik, macam mana yang mana Allah telah memuji dirinya, zatnya. Fikir untuk menunaikan perintah ini menyebabkan Nabi beruban. Sebab Nabi berubat, fikir istiqamah. Jadi dua. Jadi kita beriman dan kita buat. Kita beriman apa sahaja dan kita buat dengan istiqamah. Sebab tu Alama Fakhrul Razi rahmatullah alaih kata, al-istiqamah amrun sya'bun sya'bun syadid. Istiqamah tu satu amalan yang susah dan berat. Dan kata satu sufi, al-istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 amalan keramat. Ahabbul a'mal ilallah, sesuatu amal yang disukai oleh Allah itu adwamuha, bersederhana. Wa in qalla, walaupun dia sedikit-sedikit. Jadi kita berterusan sikit berterusan dan beristiqamah kita di dalam perkara ini. Jadi insya-Allah nanti saya dah siap dah drafting dia untuk mereka yang nak menyertai daurah saya. InsyaAllah nanti saya akan muatkan. Jadi insyaAllah lah, itulah beberapa perkara yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Beberapa perkara, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik untuk saya amalkan dan sampaikan. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Esok insyaAllah kita sambung pada muka surat 196, hadis ke-16 bracket 15, kefarduan di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, bahagian keampunan-Mu akan meninggalkan kami ya Allah. Jangan Kau tinggalkan kami tanpa pengampunan-Mu ya Allah. Jangan Kau tinggalkan kami tanpa pengampunan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah. Ya Allah, hilangkanlah penyakit yang menimpa dunia, penyakit COVID-19 ini. Hilangkanlah ya Allah. Nyahkanlah ya Allah dengan keberkatan Ramadan, yang telah Kau datangi kami semua umat Islam. Ya Allah, ya Allah, dengan amalan-amalan kekurangan, dengan amalan yang telah kami lakukan, tapi kami takut dengan amalan kami. Kau terimalah ya Allah. Kau terimalah sebagai asbab untuk Kau hilangkan segala penyakit. Ya Allah, bantulah kami, murahkanlah rezeki kami, bagilah rezeki yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, yang tidak memenatkan kami, yang wala
yang tidak memenatkan kami dan yang tidak meletihkan kami. Maha suci zatmu, maha agung zatmu. Hindarilah kami daripada segala bala bencana, keburukan dan kejahatan di darat dan di bumi. Ya Allah, hilangkanlah daripada kami kesemuanya, keluarga kami kesemuanya. Ya Allah, kami memohon daripadamu. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.